Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di dalam bab baru iaitu bab 10 yang bertajuk Sabah dan Sarawak. Uh, Video ini saya akan pecahkan kepada 3 bahagian atau 3 part kerana bab ini terlalu panjang dan ini adalah bahagian pertama. Okey, ya, sila perhatikan, inilah peta asal Sabah dan Sarawak. Ya, yang bermula daripada zaman James Brooke dan juga SBUP. Sabah dan Sarawak dalam alam Melayu. Sabah dan Sarawak merupakan antara kawasan yang terletak di alam Melayu. Kedudukan kedua kawasan ini di barat daya hingga utara Pulau Borneo telah mendedahkannya dengan perkembangan yang berlaku di alam Melayu, terutama dalam aspek perdagangan dan keagamaan. Di kedua-dua kawasan ini juga muncul beberapa pelabuhan seiring dengan kemunculan kerajaan masyhur seperti Funan Champas, Sriwijaya, Angkor, Majapahit, Kedatua dan Gangga Negara. Kepesatan kerajaan yang masyhur ini telah mendorong kemajuan kegiatan perdagangan di Sarawak dan Sabah. Hubungan Sarawak dan Sabah dalam alam Melayu. Sejak sebelum Masihi, penduduk di Sarawak dan Sabah telah mempunyai hubungan dengan alam Melayu dan dunia luas seperti kemunculan pusat pembuatan tembikar di Bukit Tengkorak, Semporna, Sabah. Penduduk di Bukit Tengkorak telah menjalankan kegiatan perdagangan dengan kawasan di luar Sabah. Pada abad ketiga, pula muncul Chuh Po, iaitu pelabuhan di utara Sabah. Pelabuhan ini menjadi tempat mengeksport besi ke Funan dan Champa. Pada abad ke-7, Santubong muncul sebagai pusat perdagangan utama di Sarawak. Terdapat penemuan barangan tembikar seperti dinasti Tang dan Sung di Santubong. Pelabuhan ini membekalkan kapur baru, kayu laka, lilin, lebah madu dan kulit penyu. Pada abad ke-13 muncul industri peleburan biji besi di Santubong. Selain Santubong, beberapa lagi pusat perdagangan muncul di Sarawak seperti Gedong, Bukit Sadong dan Kalka. Pusat perdagangan ini menjalankan kegiatan perdagangan dengan kerajaan Siam, Vietnam dan China. Kemajuan pusat perdagangan di Sarawak dan Sabah pada ketika itu menjadi tarikan kepada kerajaan Melayu untuk meluaskan pengaruhnya. Hal ini menyebabkan beberapa kawasan di pesisir pantai barat laut Borneo menjadi kawasan pengaruh kerajaan alam Melayu ini. Kerajaan Sriwijaya pernah meluaskan pengaruhnya di selatan Sarawak bagi mengawal perdagangan di Laut Cina Selatan. Kerajaan Majapahit turut mempunyai pengaruh di Sarawak dan di utara Sabah. Jumpaan gendang gangsa jenis moko di Pulau Bangi, Sabah membuktikan terdapat hubungan perdagangan antara kerajaan Majapahit dengan penduduk utara Sabah. Kemusutan Majapahit telah membawa kepada perkembangan pengaruh kerajaan Sambas, Brunei dan Sulu di kawasan barat dan utara pantai Pulau Borneo. Di Sarawak berlaku penyebaran kuasa oleh kerajaan Sambas dan Kesultanan Melayu Brunei. Kerajaan Sambas mengambil peluang daripada kemerosotan ke Majapahit dengan meluaskan pengaruhnya ke Samarahan, Sadong, Sarawak, Sungai Sarawak, Saribas dan Kalka pada abad ke-14. Kesultanan Melayu Brunei telah muncul menjalinkan persahabatan dengan kerajaan Sambas. Persahabatan ini membolehkan kerajaan Sambas menyerahkan wilayahnya di Sarawak kepada Kesultanan Melayu Brunei. Kesultanan Melayu Brunei juga meluaskan pengaruhnya ke utara Borneo. Kemunculan Kesultanan Sulu di utara Borneo pula telah membawa tersebarnya pengaruh mereka di pantai timur laut Borneo. Kebangkitan Kesultanan Melayu Brunei telah melemahkan pusat perdagangan di Sarawak kerana tumpuan pedagang dialihkan ke Brunei. Manakala Kesultanan Sulu yang muncul pada abad ke-15 telah meningkatkan kegiatan perdagangan di utara Sabah. Kawasan ini kaya dengan hasil laut dan hutan, terutama sarang burung yang menjadi tarikan pedagang Cina. Kedua-dua kesultanan ini kemudian mengalami kemerosotan menjelang abad ke-19 apabila bersaing dengan kuasa barat. Sarawak dan Sabah juga dipengaruhi oleh kedatangan agama Hindu, Buddha dan Islam. Pengaruh agama ini dibawa secara tidak langsung oleh kerajaan alam Melayu di kedua-dua kawasan ini. Pada zaman kegemilangan kerajaan Sriwijaya, terdapat tinggalan objek-objek agama Buddha di Santubong. Selain itu, terdapat penemuan patung Ganesha di Limbang. Pengaruh Kesultanan Melayu Brunei di Sarawak dan Sabah telah membawa penyebaran agama Islam di pesisir pantai Sarawak dan Sabah. Kesan ketara penyebaran Islam ialah penerimaan agama Islam oleh kebanyakan penduduk pesisir pantai Sarawak dan Sabah. Kesultanan Sulu pula memainkan peranan penting dalam penyebaran agama Islam di pantai timur Sabah.
Hubungan antara Sarawak dan Sabah dengan kerajaan Melayu dan perdagangan luar menunjukkan sikap keterbukaan masyarakat di kedua-dua kawasan ini menerima pengaruh dari luar. Sikap keterbukaan penduduk di kedua-dua kawasan ini juga membantu kemajuan perdagangan dan menunjukkan sikap toleransi dalam menerima pengaruh agama dari luar. Di Sarawak dan Sabah telah wujud beberapa bentuk pemerintahan tempatan yang tersusun dan tersendiri. Bentuk pemerintahan ini wujud berdasarkan kawasan geografi iaitu pedalaman dan lembah sungai. Pemerintahan tempatan di Sarawak dibentuk di pedalaman dan lembah sungai. Di pedalaman penduduknya membentuk sistem kepimpinan kesukuan mengikut kaum masing-masing. Di lembah sungai pula terdapat pemerintahan tempatan yang kemudiannya berubah kepada pemerintahan kuasa luar besar alam Melayu seperti Kerajaan Sambas dan Kesultanan Melayu Brunei. Kepimpinan kesukuan. Di kawasan pedalaman Sarawak terdapat kepimpinan kesukuan yang berbeza daripada kawasan muara sungai. Setiap kaum mempunyai ketuanya yang bebas daripada kawalan mana-mana kuasa dari luar. Masyarakat Iban mempunyai ketua mereka sendiri yang dikenali sebagai tuai rumah. Bagi kaum Kayan pemimpin mereka dikenali sebagai keluan. Maren atau Hipun Umah. Pemimpin kaum Kenyah pula digelar Peran Lepo, manakala pemimpin kaum Kelabit dikenali sebagai Lai Rayeh. Kepimpinan Lembah Sungai. Kepimpinan Lembah Sungai hubungan dengan Kerajaan Alam Melayu membentuk pemerintahan kerajaan dan wakil raja di Sarawak. Kerajaan di Sarawak terdapat kerajaan di kawasan lembah sungai iaitu Sawaku, Samadong, Kalka, Saribas dan Melano. Wujud interaksi antara kerajaan ini dengan kerajaan luar. Kerajaan ini telah muncul sejak abad ke-7 dan berakhir pada sekitar abad ke-14. Wakil Raja. Pengaruh kerajaan di alam Melayu ke atas Sarawak membawa kepada terbentuknya sistem wakil raja di Sarawak. Hal ini berlaku bermula dengan pengaruh kerajaan Majapahit. Kerajaan Sambas menyumbang sistem ini dengan melantik pemimpin tempatan sebagai wakil mereka, manakala Kesultanan Melayu Brunei pula melantik dua wakilnya, sama ada wakil terus dari Brunei atau pemimpin tempatan. Kawasan kekuasaan mereka adalah di sekitar dan sepanjang sungai yang mereka wakili. Wakil-wakil raja ini menjalankan pemerintahan dalam aspek kehakiman, kebajikan dan menjaga keamanan kawasan yang mereka wakili. Mereka juga mengutip cukai daripada penduduk dan aktiviti perdagangan. Semasa pentadbiran Kesultanan Melayu Brunei, usaha telah dibuat untuk menguatkan hubungan mereka dengan kaum-kaum di pedalaman. Suku kaum di pedalaman ini diiktiraf oleh Kesultanan Melayu Brunei dan diberi gelaran orang kaya. Lokasi memainkan peranan dalam pembentukan pemerintahan tempatan di Sarawak. Penduduk di lembah sungai ditadbir menerusi kerajaan dan wakil raja. Penduduk di kawasan pedalaman pula membentuk pentadbiran berdasarkan suku kaum dan puak tertentu. Kedua bentuk kepimpinan ini menjelaskan bahawa penduduk Sarawak telah mempunyai pentadbiran yang tersusun dan teratur. Bukti tentang 5 kerajaan di Sarawak ialah berdasarkan manuskrip di luar dan tempatan sumber kerajaan Majapahit iaitu Negara Kertagama yang ditulis sekitar abad ke-14 menyatakan terdapat 4 kerajaan di Sarawak iaitu Sawaku, Kalka, Samadong dan Melano. Berdasarkan istilah Raja-Raja Brunei, Syair Awang Semaun pula telah wujud 5 kerajaan di Sarawak iaitu Kalka, Sarawak atau Sawaku, Saribas, Samarahan atau Samadong dan Muka Melano. Selain itu, terdapat beberapa manuskrip tempatan membuktikan kewujudan kerajaan-kerajaan ini seperti Hikayat Datuk Mahapati Jepang yang menyatakan terdapat kerajaan di Santubong dengan syair Tarsilah Cetera Datuk Gudam dan Temenggung Abdul Kadir Negeri Saribas yang mengaitkan kewujudan kerajaan Saribas dan Kalka. Sabah. Masyarakat di Sabah mempunyai sistem pemerintahan tempatan berdasarkan lokasi tertentu. Masyarakat di kawasan pedalaman Sabah membentuk kepimpinan kesukuan yang hampir sama antara satu kaum dengan kaum yang lain. Di kawasan lembah sungai, pentadbiran kerajaan diketuai oleh wakil raja dan ketua bebas. 1. Kepimpinan kesukuan. Masyarakat pedalaman di Sabah telah mempunyai kepimpinan kesukuan yang tersusun dan bebas daripada kawalan kuasa-kuasa luar. Hal ini boleh dilihat dalam kepimpinan kesukuan kaum Kadazan, Dusun, Murut dan Orang Sungai. Kaum Kadazan, Dusun, Murut dan Orang Sungai mempunyai bentuk kepimpinan yang sama. Kedua kaum mempunyai seorang ketua yang dikenali sebagai orang tua.
Bobohizan Bobolian bagi kaum Kadazan Dusun dan Babalian bagi kaum Murid pula akan menguruskan soal adat dan pantang larang. Kewujudan penempatan pedalaman Sabah telah membentuk kepimpinan kesukuan yang berdasarkan kaum-kaum tertentu. Keterbukaan kawasan lembah sungai pula membawa kepada kemunculan 3 corak kepimpinan berbeza mengikut pengaruh Kesultanan Melayu Brunei dan Kesultanan Sulu dan Ketua Bebas. Kepimpinan lembah sungai. Kawasan lembah sungai di Sabah terdedah kepada pengaruh Kesultanan Melayu menerusi Wakil Brunei, Wakil Sulu dan Ketua Bebas. Wakil Raja pengaruh dari Brunei dan Sulu Sabah adalah menerusi wakil-wakil raja. Kuasa pemerintah wakil raja ini dalam aspek kehakiman menjaga keamanan dan kebajikan penduduk. Mereka juga akan mengutip cukai daripada penduduk dan aktiviti perdagangan. Ketua Bebas. Kepimpinan ini diketuai oleh seorang ketua bebas. Mereka ini mentadbir wilayah di muara sungai. Ketua-ketua bebas di Sabah terdiri daripada Syarif Osman yang menguasai kawasan Marudu dan Datuk Kurunding yang menguasai kawasan Tunku. Ketua bebas ini menegakkan kekuasaan dan menjalankan undang-undang sendiri. Mereka ini biasanya mempunyai pertalian dengan keluarga yang sama dari Brunei, Sulu atau keturunan Arab Syarif. Penduduk di bawah pemerintahan mereka terdiri daripada pengikut mereka. Ini merupakan peta kawasan yang mempunyai cara pemerintahan tersendiri, iaitu kawasan wakil Brunei, kepimpinan kesukuan, wakil Sulu dan ketua bebas. Penduduk Sarawak dan Sabah sudah mempunyai kepimpinan tempatan yang muncul di lembah sungai dan pedalaman. Hal ini menunjukkan bahawa penduduk di kedua-dua kawasan ini mempunyai kesedaran dalam aspek kepimpinan dan tanggungjawab menjaga hal ehwal kawasan serta kaumnya. Penduduk Sarawak dan Sabah sudah mempunyai pemerintah tempatan yang muncul di lembah sungai dan pedalaman. Hal ini menunjukkan bahawa penduduk di kedua-dua kawasan ini mempunyai kesedaran dan dalam aspek kepimpinan dan tanggungjawab menjaga hal ehwal kawasan serta kaumnya. Kegiatan ekonomi masyarakat Sarawak dan Sabah. Kedudukan dan tempat tinggal masyarakat di Sarawak dan Sabah mempengaruhi kegiatan harian mereka. Bentuk muka bumi di Sarawak dan Sabah ini boleh dibagikan kepada 3 kawasan, iaitu pedalaman, muara sungai atau lembah sungai dan pesisir pantai. Sarawak, sejarah kegiatan ekonomi di masyarakat di Sarawak berkembang di kawasan pedalaman, lembah sungai dan pesisir pantai. Lokasi pedalaman, kegiatan mengutip hasil hutan, memburu haiwan liar, menanam padi yang dilakukan oleh kaum Kenyah, Iban, Penan, Kayan, Kelabit dan Punan. Lokasi lembah sungai pula, kegiatan ekonomi iaitu menanam padi, menanam buah-buahan dan sayur-sayuran yang dilakukan oleh kaum Melayu, Iban, Bisaya, Melanau dan juga Bidayu. Pesisir pantai, kegiatan ekonomi ialah perdagangan, menangkap ikan dan membuat perahu yang dilakukan oleh kaum Melayu, Kedayan dan Melanau. Berikut merupakan infografik mengenai kawasan pertempatan dan kegiatan ekonomi masyarakat Sarawak dan juga cara penghasilan sagu oleh kaum Melanau. 10.4 Keunikan masyarakat Bumiputra Sarawak dan Sabah. Penduduk Sarawak dan Sabah yang berbilang kaum dan budaya menyebabkan kawasan ini memiliki keunikan tradisi dan warisan yang tersendiri. Masyarakat Bumiputra Sarawak. Keunikan masyarakat Bumiputra Sarawak boleh dilihat dari segi kepelbagian kaumnya seperti Iban, Melayu dan orang Ulu, Bidayu dan Melanau. Terdapat beberapa lagi kaum Bumiputra yang lain seperti Bisaya, Bukitan, Dusun, Kedayan, Kajang, Kejaman, Lahanan, Lisum, Lugat, Sebob, Sekapan, Sipeng, Tagal, Tanjung dan Ukit. Kepelbagian ini disebabkan oleh masyarakat budaya setiap kaum yang berbeza-beza. Kepelbagian kaum ini juga merupakan keunikan masyarakat Sarawak yang berlainan latar belakang. Masyarakat Iban. Kaum Iban yang berasal daripada Sungai Kapuas mula berhijrah dan menetap di kawasan hulu Sungai Batang Lupar dan kawasan Rajang sehingga Sungai Baram. Melayu. Kehadiran kaum Melayu bermula dengan kemunculan kerajaan-kerajaan awal seperti di Sarawak. Kebanyakan kaum Melayu yang menetap di kawasan pesisir pantai Sarawak. Bidayu. Kaum Bidayu berasal dari Sungkung,
Kalimantan dan kemudian berhijrah ke selatan Sarawak. Melanau, sejak dari dulu kaum Melanau mendiami kawasan tengah Sarawak. Orang Ulu terdiri daripada pelbagai kaum yang mendiami kawasan pedalaman sungai. Mereka terdiri daripada kaum Kayan, Kenyah, Kelabit, Penan dan Punan. Kaum Kayan dan Kenyah berasal dari Sungai Kayan dan berhijrah ke kawasan hulu Sungai Rajang, Balwir, Baram dan Hulu Kemenah. Berikut merupakan peta lokasi kawasan setiap suku kaum yang berada di Sarawak. Manakala di masyarakat Bumiputra di Sabah juga unik dari segi kepelbagaian kaumnya. Kepelbagaian sejarah budaya setiap kaum menyebabkan masyarakat di Sabah mempunyai keunikan tradisi yang tersendiri. Keunikan kaum ini boleh dilihat mengikuti kaum-kaum seperti Kadazan Dusun, Murut, Bajau, Suluk dan Sungai. Terdapat beberapa kaum lain seperti Balaba atau Molbok, Binadan, Bisayak, Bulungan, Idahan, Kadayan, Brunei, Iranun, Kokos, Lundaye, Rungus, Tagaas, dan Tatanah. Kadasan Dusun, kebanyakan kaum Kadasan Dusun mendiami kawasan Penampang, Papar, Tuaran, Tambunan, dan Ranau. Menurut catatan sejarah, nama dusun diberi oleh orang Brunei yang bermaksud petani pedalaman. Bajau atau Sama. Terdapat dua pendapat asal-usul kaum Bajau atau Sama, iaitu dari Sambuangan, Zamboanga dan Johor. Kebanyakan kaum Bajau atau Sama menetap di kawasan pantai timur dan pantai barat Sabah. Keunikan kaum Bajau atau Sama yang tinggal di kawasan pantai barat Sabah ialah budaya menunggang kuda. Murut. Kebanyakan kaum Murut tinggal di kawasan Tenom hingga Kalabakan. Menurut catatan sejarah, nama Murut diberikan oleh orang Brunei yang bermaksud orang bukit atau orang dari pedalaman pergunungan yang terpencil. Suluk, kaum Suluk berasal dari Kepulauan Sulu dan ramai yang menetap di kawasan pantai timur Sabah. Orang sungai kebanyakannya tinggal di kawasan Kinabatangan, Sungai Sugut, Sungai Paitan, dan Sungai Labu. Mereka dikenali dengan pelbagai nama mengikut tempat tinggal seperti Dumpas dan Bulu Dupi. Sekian dulu untuk video part 1 ini. Kita akan bersambung untuk dalam video part 2 dan part 3. Kita akan bertemu kemudian ya. Assalamualaikum.